minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okey, jadi pada malam ni bukan kelas pengajian. Sebab masalah besar khususnya dalam masyarakat kita di Malaysia, bukan tak cukup kelas, bukan tak cukup guru. Betul. Teman-teman sekarang zaman teknologi canggih, kita boleh ikut kelas di mana-mana sahaja, nak ataupun tak nak. Betul kan? Dan ia sangat berbeza dengan sewaktu di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah, nak dapat kelas sangat susah. Lebih-lebih lagi di peringkat awal dakwah Nabi SAW di Mekah. Mana ada kelas-kelas pengajian di Mekah di peringkat awal? Tak ada. Sahabat-sahabat pun kalau nak belajar secara sembunyi. Dalam 3 tahun peringkat awal, Nabi berdakwah secara rahsia. Dari kelas pun tak boleh buat secara terbuka. Terpaksa dirahsiakan. Kenapa? Sebab Nabi buat di negara ataupun dalam negeri orang-orang musyrikin. Dia dikuasai oleh orang-orang yang menentang Islam. Maka secara tabi'inya, dakwah yang Nabi bawa pasti akan berlawanan dengan pegangan masyarakat Mekah. Bila berlawanan, akan berlaku pertembungan. Bila berlaku pertembungan, dalam keadaan Islam baru nak bangkit, maka kena ada strategi, iaitu buat secara rahsia. Tapi dalam rahsia, dalam susah nak cari kelas, bahkan mungkin ada satu kelas sahaja, iaitu di rumah. Rumah siapa? Ya? Baitul Salam ke Yayasan Taklim? Di rumah Al-Arqam. Kan? Satu kelas je, satu tempat, secara rahsia, tapi dakwah berjalan. Susah sangat nak dapat ilmu. Tapi siapa yang nak ilmu, siapa yang ikhlas, jumpa. Tapi zaman kita nak kelas, tak perlu secara rahsia. Dan tak perlu, sekarang tak perlu keluar rumah pun. Boleh dengar daripada rumah. Betul kan? Tapi ramai juga yang tak ikut. Dulu kita buat alasan, sekarang dulu susah nak buat kelas. Tapi hikmah COVID-19 dan PKP, hikmahnya apa dia? Banyak kelas di secara tak payah keluar, tak perlukan kos. Duduk kat rumah, buka, dengar. Majlis ilmu untuk dapat ilmu. Sangat sukar. Tapi yang nak dapat. Zaman kita bukan masalah untuk dapat ilmu. Sebab majlis ilmu ada di mana-mana dan bila-bila masa. Tekan je dapat. Nak belajar pagi boleh, nak belajar tengah hari boleh, nak belajar malam pun
Boleh nak belajar 7 hari seminggu pun boleh. Jadi kelas agama bukan masalah. Sebab tu saya bukan nak buat kelas agama. Tapi saya nak sampaikan ataupun nak kongsi yang masyarakat kita sedang kena. Masalah yang paling besar bukan masalah kelas agama. Masalah apa yang paling besar? Yang Nabi buat, kita tak buat. Yang Nabi buat, yang terbaik. Tapi kita tak buat. Kebanyakan kita tak buat. Apa dia? Allah sebut apa dalam Al-Quran? Surah Al-Muzammil kan? Allah rakam perbualan antara ahli syurga dan ahli neraka. Jadi di akhirat besok antara ahli syurga dan ahli neraka boleh berkomunikasi. Ahli syurga bertanya pada ahli neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang mengheret kamu ke dalam neraka saqar ni? Tanya ahli syurga kepada ahli neraka. Benda tu belum berlaku, tapi Allah rakam benda yang akan berlaku dan Allah sebut dalam Al-Quran supaya apa? Supaya kita baca dan kita ambil pengajaran. Jangan buat benda ni sehingga kamu masuk neraka. Jadi kata ahli syurga kepada ahli neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang mengheret kamu ke dalam neraka saqar ni? Apa sebab? Agak-agak ahli neraka jawab apa? Jawapan ahli neraka, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami masuk neraka sebab kami tak solat. Allah sebut dalam Quran, punca utama manusia masuk neraka tak solat. Sebab solat tiang agama. Bila tak ada tiang, rumah dah roboh, tak ada agama langsung. Tapi kalau dia tak solat, dalam keadaan jahil, Allah maafkan tak? Tak. Tiada maaf bagimu. Sebab solat benda yang asas. Tak ada seorang pun masuk Islam yang tak tahu bahawa solat adalah rukun Islam. Tak ada seorang tak tahu. Kan? Kalau ikut kajian mungkin 70%, 80% umat Islam tak solat. Jadi, siapa bertanggungjawab? Yang jahil, yang tak solat ni. Jahil dan mati dalam keadaan jahil dan tak solat. Siapa bertanggungjawab? Siapa bertanggungjawab? Ha? Abang berilmu tak? Kenapa tak sebut saya? Nampak tak orang, bukan aku. Ini yang saya nak kongsikan supaya kita sama-sama muhasabah diri. Tugas Nabi apa dia? Tugas Nabi menyelamatkan manusia seramai mungkin daripada neraka. Dan Allah begitu ramai punca manusia masuk neraka sebab tak solat. Kita mengaku kita pengikut sunnah Nabi. Dan kerja Nabi yang paling utama selamatkan manusia daripada neraka. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Allah perintah pada Nabi, begitu pada umat kamu yang mengaku mereka adalah umat kamu. Begitu pada mereka, apa dia? Hadhihi sabili. Inilah jalan aku. Jalan aku. Apa dia? Ad'u ila Allah. Jalan aku ialah aku mengajak orang, manusia kepada Allah. Supaya manusia yang jahil kena Allah. Supaya manusia tak salat. Inilah jalan aku. Siapa lagi yang buat kerja macam aku? Wa manittaba'ani. Dan orang yang ikut aku. Jadi siapa yang mengaku ikut aku, kerja dia mesti sama dengan kerja aku. Apa dia? Ad'u ila Allah. Berapa ramai manusia yang di luar sana yang tak salat. Bila tak salat, dia kenal tak Allah? Tak kenal. Yang salat pun belum tentu kenal Allah. Betul tak? Kadang-kadang dia salat tapi ada ciri-ciri munafik. Yang tak salat, confirm tak kenal Allah. Kalau kenal, dia pasti salat. Jadi kerja Nabi yang paling utama ialah mengajak manusia yang jahil, yang tak kenal Allah, supaya kenal Allah, supaya sembah Allah.
Dan ini kerja aku dilakukan juga oleh wa manittaba'ani, orang yang ikut aku. Adu'u ila Allah ala basirah, berdasarkan basirah. Basirah ni dalil. Maknanya kalau nak berdakwah mesti ada dalil, mesti ada ilmu, mesti ada hujah. Okey. Jadi ramai tak orang berilmu, ramai tak orang yang berilmu tapi tak mengajak orang yang tak berilmu ataupun tak sampaikan ilmu yang dia miliki. Ramai tak? Ramai. Tugas siapa sampaikan ilmu pada orang yang jahil ni? Tugas siapa? Orang yang berilmu. Kita fokus tak kepada yang tak berilmu ni, yang tak solat? Ada tak kita sampai? Sebab kalau kita tengok, sebab tu saya sebut tadi, kelas ilmu banyak, bahkan boleh kata berlambak, betul tak? Di mana-mana tempat ada majlis ilmu, di masjid, hampir setiap malam. Kuliah maghribnya, kuliah subuhnya, di pondok, di mahat tahfiz, di universiti, di sekolah agama, berlambak. Buka radio, buka YouTube, berlambak. Tapi yang tak solat, ramai juga. Kan? Sebab apa? Sebab proses dakwah tak berlaku. Yang berlaku ialah proses pembelajaran. Ramai yang belajar. Bahkan kita ditimpa satu musibah, iaitu musibah seronok belajar. Seronok belajar. Betul tak? Sebab tu bila tak boleh belajar, kita rasa stres je. Apa ni tak boleh belajar? Padahal kita dah ada ilmu. Boleh tak kita sampaikan? Sebab tu dakwah ni ada dua jenis. Dakwah ada dua jenis. Pertama, dia panggil dakwah jama'iyah. Dakwah macam inilah. Dakwah ramai-ramai. Dalam bentuk bagi ceramah, seminar, kursus, daurah. Ini dakwah jama'iyah, secara berjemaah. Yang kedua, dakwah fardiyah. Fardiyah makna dakwah secara individu. Kalau dakwah jama'iyah, bagi ceramah, bagi khutbah, dia perlukan ilmu yang banyak. Yang nak bagi khutbah, nak bagi ceramah, nak bagi kuliah, perlukan ilmu yang banyak dan mantap. Tapi dakwah yang kedua, dakwah fardiyah, dakwah individu. Dia tak perlu ilmu banyak. Dia tak perlu baca habis Sahih Bukhari, tak perlu habis tadabbur 30 juzuk. Sebab kita nak cerita pada orang yang jahil, yang zero, yang tak solat. Dia bukan nak tahu hadis Sahih Bukhari, riwayat siapa. Yang dia perlu tahu pada, aku nak kenal Allah. Kita boleh cerita dengan ilmu yang kita ada kan? Boleh je cerita siapa Allah. Apa kewajipan kita pada Allah. Apa hak Allah ke atas kita. Kita boleh cerita pada sesiapa sahaja. Ada kawan kita, ada jiran kita, ada saudara mara kita, ada pekerja di bawah kita. Kadang-kadang bawah kita ada 20 orang. Sepatutnya pun kita tak beritahu, tapi kita stres. Sebab apa? Tak ada kelas. Kita tahu tak apa hukum orang yang berilmu tapi tak sampai kepada orang yang jahil? Apa hukum dia? Sebelum tu, apa hukum menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak berilmu ataupun orang jahil? Apa hukum? Sunat ke? Makruh ke? Wajib? Wajib. Ada dalil? Ada dalil? Dalil saya tak tahu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Malaysia, sampaikanlah satu ayat, apa yang kau tahu? Sampaikan satu ayat. Yang memang satu ayat tu yang perkara yang baik kepada yang... Itu siapa yang cakap tu? Oh, Nabi. Tapi Nabi tak cakap bahasa Melayu. Balighu anni walau ayat. Itu hadis sahih kan? Apa maksud dia? Kalau kita baca bahasa Arab, balighu tu fi'il amar.
Fi'il amali menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Wajib kepada siapa ni? Siapa yang wajib sampaikan? Ustaz ke? Ataupun orang yang berapa banyak ilmu dia baru wajib sampaikan? Satu ayat je. Nabi kata sampaikan dariku walau. Okey, kita dah ada berapa ayat? Haji ada berapa ayat? Malu nak cakap. Biarlah malu kat dunia, jangan malu di akhirat. Betul tak? Kita tahu hadis tu. Dan kita pun banyak ilmu. Dah lama belajar. Tapi kadang-kadang, apa yang kita belajar, pada sahabat yang masih jahil, yang tak tahu apa yang kita tahu, kita tak sampaikan. Sedangkan Nabi suruh sampaikan. Dan kita pun mengaku kita adalah pendukung sunnah Nabi yang tegar. Betul tak? Sebab tu Nabi tak nak, Nabi ni rahmatan lil alamin. Sebab tu Nabi tak akan bebankan umat dia. Nabi tak kata sampaikan dariku setelah kamu ada 100 ayat. Tak, itu bebanan. Nabi diutuskan sebagai rahmatan lil alamin. Maka rahmat Nabi bila? Ada 1 ayat sampaikan. Jangan tunggu 2 ayat, jangan tunggu 3 ayat. Kita belajar lagi. Belajar lagi. Tapi orang tanya, kamu sunnah. Sunnah Ustaz. Saya tak ada bid'ah ni tak ada. Tahu tak sunnah Nabi yang paling besar ialah menyampaikan. Kerana nak hilangkan kejahilan umat manusia, kerana itulah Nabi diutuskan. Sebab tu Nabi tak pernah berhenti menyampaikan pagi, petang, siang, malam. Walaupun risikonya apa? Nabi kena maki, kena cerca, kena tuduh gila. Nabi sampaikan. Sebab apa? Itulah kerja Nabi. Itulah sunnah Nabi yang terbesar. Sampai Nabi kena halau daripada Mekah. Sebab apa? Sebab melaksanakan sunnah yang terbesar dan teragung. Ada lagi kerja yang paling mulia daripada nak menghilangkan kejahilan manusia. Ada lagi kerja yang lebih mulia daripada itu? Ada? Tak ada. Mana kerja paling mulia apa dia? Belajar ke? Sampaikan. Sampaikan. Setuju tak saya kata? Kita dah buat benda yang baik, tapi kita belum buat benda yang paling baik. Setuju? Dan setuju tak kalau saya kata, kalau saya tanya semua ni, nak tak buat yang terbaik di sisi Allah? Nak tak? Dan kita mampu tak menjadi orang yang terbaik di sisi Allah? Mampu tak? Tapi buat ke tak? Kalau belum makna nak ke tak nak tu? Dah buat dah? Pernah buat. Oh, pernah buat. Mana sekarang dah tak buat lah tu? Nabi pernah tak buat sekejap lepas tu rehat? Tak. Fazakir innama anta. Allah perintah pada Nabi, bagilah peringatan. Sebab apa? Kerja engkau memang muzakir. Tak ada rehat. Memang kerja engkau. Dan Allah kata apa dalam surah Faiza faragta sambung. Sambung? Kuat sikit. Bunyi sok je. Faiza faragta fansab qalqalah kubra. Apa maksud dia? Faiza faragta. Allah perintah pada Nabi, bila kamu selesai satu kerja, dah selesai ni, fansab, maka berpenak, bersusah lagi buat kerja yang lain. Subhanallah. Sepatutnya bila selesai satu kerja, Allah perintah apa pada Nabi? Rehat. Dah selesaikan kerja, okey rehat dulu. Tak. Allah kata bila selesai satu kerja, fansab, buat lagi kerja sampai penat setelah habis satu kerja. Kita belajar. Lepas tu bila tak ada kelas, rehat. Kamu ni ikut sunnah Nabi? Ya, Ustaz.
Macam mana? Sebab pengalaman saya mengajar. Saya buat kelas online kan. Itu dakwah umum ataupun dakwah jemaiyah. Yang kedua dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ni ialah kita jumpa seorang-seorang kawan kita, sahabat kita, jiran kita, pekerja kita, mak kita, anak kita, bapa kita. Itu dakwah fardiyah. Dan setuju tak kalau saya kata ramai orang buat dakwah secara umum. Ceramah sana, ceramah sini, kelas sana, kelas sini. Center sana, center sini. Tapi sedikit sekali orang buat dakwah fardiyah. Betul. Sedangkan asas kekuatan dakwah Nabi ialah dakwah fardiyah. Mana dia di Mekah dakwah jamaiyah? 3 tahun Nabi buat dakwah fardiyah. Daripada situlah Nabi dapat terapkan akidah keyakinan pada sahabat melalui dakwah fardiyah. Lahirlah Abu Bakar, lahirlah Uthman bin Affan, lahirlah Umar ibn Khattab. Hasil daripada dakwah fardiyah. Mana ada mereka ni dapat ceramah umum daripada Nabi? Tak ada. Kesan dakwah fardiyah jauh lebih besar dan lebih baik daripada dakwah jamaiyah ataupun dakwah umum. Sebab itulah kerja saya ialah saya buat dakwah umum, buat kelas. Lepas tu saya pusing satu Malaysia nak buat dakwah fardiyah. Supaya apa? Sebab saya kesian. Tak tahulah. Bila kita tengok ramai orang tak solat, anak muda tak solat, rosak akhlak. Kita dah belajar lagi. Sebenarnya kita ada tak rahmat kita pada mereka? Kalau kita biarkan mereka, kamu tak solat ke, kamu jahil ke, itu masalah kamu. Aku nak belajar ni. Ada tak rahmat dalam hati kita? Ada tak? Tak ada. Sedangkan Nabi diutuskan rahmat untuk lil alamin, semua sekali. Nabi pantang tengok orang syirik, pantang tengok orang jahil, pantang tengok orang kufur. Nabi takkan simpan besok. Terus Nabi berdakwah. Kita pernah dengar kisah ada budak Yahudi di Madinah. Nabi selalu jumpa dia, tengok dia kan. Dan Yahudi di Madinah bercampur gaul dengan orang Islam. Tapi satu hari Nabi tak jumpa budak tu. Nabi pun tanya, sahabat mana budak ni? Tengok, jiwa pendakwah. Nabi tanya khabar siapa ni? Budak Yahudi, orang kafir. Sebab apa? Nabi berjiwa pendakwah. Nabi membawa rahmat untuk alamin, bukan orang beriman je. Lalu sahabat bagi tahu budak tu ada kat rumah dia sedang sakit tenak. Tengok jiwa pendakwah. Bila dengar aja sakit tenak, apa Nabi buat? Terus ziarah. Kan? Kita semua dengar kisah ni kan? Nabi terus ziarah. Bukan tangguh besok. Nabi tak kata, okeylah, besok kita ziarah lah. Tak. Ini soal syurga ataupun neraka. Nabi terus ziarah. Dan bila Nabi ziarah di rumah Yahudi, dalam rumah Yahudi, Nabi berdakwah ke ataupun santai? Ini soal syurga neraka. Terus Nabi ajar dia, Qul la ilaha illallah. Dalam rumah orang Yahudi. Maka budak ni takut tengok bapak dia. Takut bapak dia marah kan. Ini bukan benda kecil. Tukar agama. Lepas tu Nabi tak putus asa. Sebab dalam kepala Nabi, Nabi berjiwa pendakwah. Kerja aku nak selamatkan manusia daripada neraka. Bapak kamu suka ke tak suka, tapi kerjaku mesti dilaksanakan. Nabi ajar lagi. Akhirnya bapa pada budak ni bagi tahu Ati' Abul Qasim. Taatlah kepada Abul Qasim, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka budak ni terus mengucap. Lepas mengucap mati. Maka Nabi kata alhamdulillah allazi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah selamatkan budak ni daripada neraka. Itulah kerja Nabi. Susah ke nak ajar orang mengucap? Gimana tu Nabi berdakwah? Dalam rumah orang Yahudi. Kita kadang-kadang mungkin ada anak kita tak solat. Sepupu kita tak solat. Staf kita tak solat. Tapi
terkeluarkan. Tapi kalau datang lewat, kita tegur. Kalau tak salat, itu urusan kamu. Kita ada rahmat tak dalam hati kita? Tahu orang tak salat, kita tak tegur, seolah kita nak kamu masuklah neraka. Hati kita tidak ada rahmat. Rahmat terbesar bagi Nabi ialah dakwah dan selamatkan seramai mungkin manusia daripada azab Allah. Itu dakwah apa tu? Bila Nabi pergi ke rumah Yahudi, dakwah umum, jamaiyah ataupun dakwah fardiyah? Subhanallah. Kekuatan Nabi ialah dakwah fardiyah. Tapi kita sekarang kebanyakan, majoritinya ialah dakwah umum. Kelas sana, kelas sini. Tapi yang jahil tetap jahil. Yang tak salat, tak sampai mesej dakwah. Betul kan? Kena berubahlah. Kalau kita betul-betul mengaku kita adalah ahli sunnah wal jamaah, kita adalah pengikut sunnah Nabi, buatlah sunnah terbesar. Yang kerana itulah Nabi ditekan, dihina, iaitu kerana berdakwah. Kerana dakwah itulah Nabi diusir daripada kota Mekah. Kerana dakwah itulah Nabi diperangi sampai cedera dalam peperangan. Kerana dakwah je. Kita duk relaxkan. Lepas tu mengaku kita adalah pengikut sunnah, kan? Boleh setuju ke tak setuju dengan saya? Kalau nak bangkang sebab kita negara demokrasi. Sunnah Nabi apa dah? Masjid penuh zaman Rasulullah. Bahkan yang tak begitu adalah munafik. Itulah sunnah. Tapi bila kita tengok salat subuh, tak ramai, sama dengan apa? Ada masalah, ada something wrong. Apa dia? Dakwah tak berjalan. Dakwah fardiyah tak berjalan. Yang berjalan ialah dakwah umum. Dakwah umum. Nabi pergi tak ziarah rumah-rumah? Pergi. Rumah orang Yahudi pun Nabi pergi. Sebab tu zaman Nabi di Madinah banyak tak kuliah maghrib? Ada tak setiap malam? Ada ke tak ada? Tak ada dalam sirah, baca dalam sirah. Pergi Masjid Nabawi yang zaman Nabi, malam pertama Nabi bagi kuliah maghrib, malam kedua Umar Ibn Khattab, malam ketiga Abu Bakar. Tak ada. Tetapi mesej dakwah sampai tak pada semua rumah di Madinah. Sampai. Dan daripada semua penduduk Madinah syirik kepada Allah, akhirnya semua penduduk Madinah majoritinya masuk Islam. Betul? Majoritinya. Yahudi ada di Madinah pun diusir keluar. Takut pada orang Islam. Yang asalnya semua syirik. Dakwah berjalan tak? Dakwah umum ke dakwah fardiyah? Dakwah fardiyah. Bahkan sebelum Nabi sampai ke Madinah lagi, Nabi utuskan seorang pendakwah. Siapa? Mus'ab bin Umair. Okey. Bila Mus'ab bin Umair sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair buka tak center? Mus'ab bin Umair buat tak kuliah maghrib? Ada tak? Mana ada kuliah maghrib? Masjid pun tak ada. Mus'ab bin Umair buka tak sekolah? Tak ada. Nak buka sekolah apa? Negeri orang kafir. Betul tak? Tapi dakwah Islam, mesej Islam sampai tak pada semua rumah-rumah di Madinah? Sampai tak? Macam mana boleh sampai? Kuliah maghrib tak ada. Sekolah agama tak ada. Mahtafiz tak ada. Forum perdana tak ada. Tapi dakwah semua orang Madinah tahu. Maka diceritakan tidak ada satu rumah pun di Madinah melainkan mesej Islam sampai pada orang Madinah. Macam mana boleh sampai? Macam mana boleh sampai? Dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah. Dan saya nak tanya, Mus'ab bin Umair nak alim ke? Masa Nabi hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah, adakah dia seorang tokoh sahabat yang hebat, yang alim? Tak. Dia asalnya apa dia? Remaja. Anak muda di Madinah yang kaya, yang mewah. Bila iman masuk dalam hatinya, berlaku tak perubahan. Dia tinggal semua kekayaan. Sebab apa?
Aku nak yang lebih kaya, yang lebih hebat, yang lebih mewah daripada yang aku miliki. Iaitu di akhirat. Jadi masa tu dunia tak ada nilai. Bila Nabi kata pergi Madinah, dia pergi je. Sebab apa? Yang dia tinggal dunia. Yang dia buat kerja adalah ahsanu amala. Kerja terbaik. Kerja paling mulia. Maka sebab tu bila dia pergi ke Madinah, dia bukan buka kelas. Sebab kalau buka kelas, tak mestinya semua orang Madinah datang kelas. Betul? Macam mana cara nak supaya masjid dakwah sampai pada semua rumah-rumah di Madinah? Caranya apa? Dakwah fardiah. Sebab dakwah fardiah lah, dia pergi rumah ke rumah, dia pergi ke kebun. Akhirnya pemimpin Ansar, Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Khudair beriman. Di mana? Di kebun. Ya Allah. Dakwah fardiah. Dan bila dua pemimpin Ansar ni beriman, dia tarik pula orang-orang di bawahnya. Hampir semua penduduk Madinah beriman. Walaupun satu masjid tak ada, satu kuliah pun tak ada. Tapi hasil daripada dakwah, dia. Berapa lama Usaid bin Mus'ab bin Umair ambil masa untuk sampaikan dakwah kepada semua penduduk Madinah? Berapa lama? Sekejap je. Nabi hantar dia ke Madinah lebih kurang 2 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab tu bila Nabi pergi ke Madinah, orang Madinah terus menentang ke, terus menyambut Nabi sebagai pemimpin. Hasil dakwah siapa? Dakwah fardiah ke dakwah umum? Ya Allah. Berapa pendakwahnya? Seorang je. Masa Nabi hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah, masa tu Nabi ada kuasa tak di Mekah? Nabi tertekan, Nabi dihina, Nabi lemah. Tapi boleh hantar pendakwah di Madinah. Nabi ada dana tak masa tu? Okey, Mus'ab bin Umair, kamu ambil ni 1 juta, pergi berdakwah. Tak ada. Nabi pun sedang ditindas, dikepung oleh orang musyrikin. Boleh melahirkan pendakwah dan boleh berdakwah di Madinah. Subhanallah. Bila Nabi pergi ke Madinah, kerja hampir beres. Sebab dakwah fardiah. Tapi sekarang kita ada masjid, ada kelas. Macam-macam kelas, macam-macam center. Berapa ramai di luar sana, dakwah tak sampai pada mereka. Kadang-kadang mereka tak jauh daripada kita. Kadang-kadang sebelah rumah. Betul? Kadang-kadang kawan sepejabat tak sampai. Sebab apa? Sebab dakwah fardiah tak jalan. Betul kan? Okey. Jadi saya nak kongsi, nak sama-sama muhasabah lah. Ni kalau ada sini, saya tak tahu, mungkin 70 orang ni. Kalau 70 orang ni, buat dakwah fardiah kan? Setiap hari ke setiap minggu, ada seorang disampaikan dakwah. Setiap hari, seorang. Setiap minggu, seorang. Semua orang buat kerja dakwah. Dalam masa setahun, ramai tak orang faham agama? Ha? Ramai. Kadang-kadang kita duk sibuk dengan orang buat benda bid'ah. Kita cakap pada dia pun, dia tak akan dengar. Betul tak? Tapi kalau cakap pada orang yang zero ni, cakap pasal Allah, cakap pasal Rasulullah, cakap pasal akhirat, dia terima tak? Dia dengar. Dia tak akan bantah. Dia nak terima itu soal lain. Tapi paling kurang dia mendengar. Betul tak? Jadi ada 80% yang jahil yang tak salat. Kalau kita sampaikan, dia akan dengar. Tapi kita tak ambil peluang. Maka akhirnya, dakwah tak berkembang. Sunnah Nabi tak melebar. Betul kan? Jadi saya nak tekankan sunnah Nabi yang paling besar. Apa dia? Dakwah. Semua para Nabi diutuskan untuk berdakwah. Semua para Nabi. Nabi Nuh 950 tahun. Dia buka kelas ke berdakwah? Berdakwah. Dakwah fardiah ke dakwah umum? Fardiah. Kalau Nabi Nuh buka dakwah umum, siapa nak dengar? Keluar poster ceramah umum oleh Nabi Nuh AS. Berapa orang datang? Tak ada. Sebab kaum dia memang kufur. Bila dia jemput macam tu, siapa nak datang? Kan? Lepas itulah kita
kalau kita doktor kan, ada doktor sini? Ada? Tak ada? Doktor, dia perlu tak pergi cari pesakit di rumah? Perlu ke tak? Apa perlu doktor buat? Nak rawat pesakit. Buka klinik je. Kemudian tunggu je. Pesakit mesti datang. Betul? Tanpa dia jemput. Bahkan dengan berbayar pun pesakit akan cari klinik tu. Betul kan? Sebab apa? Sebab apa? Ni berbayar ni. Jadi doktor tak payah penat-penat pergi cari pesakit di rumah. Sebab apa? Sebab pesakit tu sedar sakit dia tu bahaya. Dia ada rasa sakit. Jadi doktor tak payah pergi ke rumah. Okey, ada siapa ada sakit datang, tak payah. Lepas tu doktor kata kena bayar 50. Bayar terus. Tak ada dah. Pernah tak kita pergi jumpa doktor? Doktor boleh tak kurang 20%? Tak minta kurang. Sebab apa? Manusia yakin penyakit tu sangat bahaya sedangkan dia nak hidup lama. Dia sanggup bayar. Okey? Tapi kita sebagai pendakwah, kalau kita buka center, nak suruh benar pendakwah, doktor lah. Bahkan lebih besar peranannya daripada doktor. Pesakitnya siapa? Pesakit pada pendakwah ni siapa? Orang jahil. Jadi kalau kita buka center kat sini, tunggu orang jahil datang. Agak-agak, lepas tu kenakan bayaran pula. Berapa orang jahil datang untuk merawat penyakit tu? Jangan kena bayaran. Free pun tak datang. Sebab apa? Dia tak sedar, dia jahil. Dia rasa okey je. Aku walaupun tak salat, sihat, dapat kerja, gaji besar. Apa masalah? Dia tak sedar kejahilannya. Maka, macam mana kita nak sedar kau macam ni? Macam mana? Pergi rumah dia. Itu yang Nabi buat. Nabi pergi kemah. Nabi pergi rumah Yahudi. Mus'ab bin Umair pergi ke kebun. Kena pergi sebab orang jahil ni, dia tak sedar itu adalah penyakit paling bahaya, iaitu jahil. Kita nak buka klinik, buka center, bukalah. Tapi kena cari pesakit. Jangan tunggu pesakit datang. Kalau kita tunggu pesakit datang, bengkak kita. Tak dapat apa? Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Sebab itulah antara cara dakwah Nabi yang kita ikut. Setakat yang kita mampulah. Kita pergi ziarah rumah asnaf. Setakat ni kita dah ada pelajar, kebanyakan daripada golongan asnaf. Satu Malaysia. Ada lebih kurang 1,700. Sama ada orang tua, remaja, kanak-kanak, majoritinya daripada asnaf. Belajar dengan guru yang ditajuk oleh NGO kita. Dari mana kita kutip ni? Di rumah dia. Kalau kita nak tunggu dia datang, orang miskin, dalam kepala dia, aku nak makan, aku nak cari rezeki. Apa ni belajar-belajar kan? Bila kita pergi, kita sedarkan dia, dan kita bagi tu kelas percuma, ramai. Sekarang dah hampir 2,000. Kita ajar mereka secara percuma. Contoh dalam surah Yasin, ada tak kisah seorang pendakwah dalam surah Yasin? Ada? Apa dia? Siapa nama pendakwah tu? Apa dia? Kuat sikit. Pemuda? Siapa nama dia? Tak ada nama. Kenapa Allah tak sebut nama? Nama tak penting. Yang penting benda. Kerja pemuda tu. Seorang waja'a min aqsal madinati rajulun. Bukan alim, bukan ulama, bukan nabi, rajulun, orang biasa. Datang pula daripada hujung kota, yas'a, bersegera. Untuk apa? Untuk apa ni? Untuk selamatkan masyarakat kota yang syirik pada Allah. Dan dia tahu tak, dia seorang yang beriman, nak berdakwah satu bandar tu semua kafir. Dia tahu tak risikonya? Apa risikonya? Yelah, dia seorang kan, orang nak tangkap senang, nak bunuh senang je. Tapi kenapa dia buat juga? Ataupun cari penyakit. Kenapa dia buat juga? Kita selalu baca surah Yasin kan? Kisah ni dalam surah Yasin.
Jadi soalannya, kenapa dia buat juga? Cari penyakit ke? Kita seorang sama seorang pun fikir 10 kali nak berdakwah. Ini dia seorang Islam, kemudian masyarakat bandar semua kafir. Risiko dia mungkin dibunuh. Tapi kenapa dia buat juga? Apa dia? Kenapa? Selamatkan. Ha? Nak selamatkan? Tapi ada sebab yang paling besar, lebih besar daripada sebab nak selamatkan orang daripada neraka. Sebab apa tu? Apa dia? Sebab ni kadang-kadang kita tak perasan. Menyebabkan kita anggap dakwah tu kerja enteng. Kisah Bani Israel yang tangkap ikan hari Sabtu. Kan Allah rakamkan. Ada 3 golongan kan. Satu golongan melanggar perintah Allah. Tangkap ikan. Golongan kedua apa dia? Larang, cegah kan. Golongan ketiga? Langgar pun tak, larang pun tak. Yang tak langgar, yang tak larang ni tegur pula yang menegur, yang melarang. Kenapa kamu sibuk nak tegur mereka yang melanggar perintah Allah, yang Allah akan turunkan azab? Tunggu je Allah turunkan azab. Jangan sibuk-sibuklah. Apa jawapan yang menegur ni, yang menghalang? Apa jawapannya? Siapa tahu dalam Quran. Sebab ni ramai yang tak perasan, sebab tu ramai yang tak buat kerja dakwah. Dan ramai bagi alasan untuk tidak berdakwah. Dia jawab apa? Selagi tak boleh jawab, saya tak akan berhenti ceramah malam ni. Sebab apa? Sebab kalau tak boleh jawab sekarang, macam mana nak jawab di akhirat besok? Apa jawapan dia? Kuat sikit. Dia masa di akhirat tak boleh jawab macam tu. Jawapan kena clear. Okey, tak apalah. Kalau tak nak jawab apa dia? Ada jawapan? Belakang? Di akhirat. Supaya di akhirat besok aku dapat jawab di hadapan Allah. Allah akan tanya, kamu dah cegah ke tak? Dah. Itu sebab utama kita berdakwah. Allah akan tanya, dah berdakwah ke? Dah. Allah tak akan tanya, orang tu berubah ke tak? Itu bukan urusan kita. Urusan kita apa dah? Sampai ke tak? Balighu anni. Orang tak nak dengar, orang tak nak terima, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kerja engkau bagi je peringatan, bagi, sebab engkau muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan kerja engkau memaksa orang terima dakwah, bukan kerja engkau. Ya Allah akan tanya, buat ke tak? Buat ke tak buat? Bukan orang terima ataupun tak, itu bukan soalan dia. Kan? Betul kan? Cuma dalam bahasa Arabnya apa dia? Ataupun sebut ayat tu. Sebab tu saya kata malam ni bukan kelas agama. Kalau kelas agama dengar je kan. Ini kelas apa ni? Kelas soal jawab. Sebelum disoal di akhirat kan. Okey, cuba buka surah ni. Cuba tengok sendiri. Surah Al-A'raf. Ayat 164. Okey, masing-masing buka. Senak semua buka, semua baca, semua faham sendiri. Apa jawapan mereka yang mencegah kemungkaran bila ditegur oleh kumpulan yang tak mencegah? Muka surat 172. Surah Al-A'raf. Ayat 164. Okey. Betul tak? Dia jawab apa? Kalau dalam bahasa Arab. Kalau kita terjemah,
Supaya aku dapat jawapan di hadapan Allah, aku dah buat. Itu terjemahannya lah. Bahasa Arabnya apa? Ma'ziratan ila rabbikum. Sebab utama aku berdakwah, aku mencegah kemungkaran, supaya di akhirat besok aku ada keuzuran, aku ada alasan. Allah katanya dah sampai, dah cegah, dah. Sebab kedua, hujung ayat tu. La'allahum, moga-moga dengan aku cegah ni, mungkin satu masa dia terfikir dia bertakwa. Tapi sebab utama, di akhirat besok aku dapat jawab. Kan? Kita kalau agak-agak Allah tanya tak, jiran kita, sahabat kita, kawan kita yang tak solat, kita tak sampaikan. Sedangkan kita berilmu, kita pun dah belajar lama. Agak-agak Allah akan tanya tak, kenapa kamu tak sampaikan? Kalau Allah tanya, kita nak jawab apa? Hafal ayat ni. Ma'ziratan ila rabbikum. Tapi dengan hafal boleh jawab tak? Tak boleh. Tengok Allah rakam kisah ni, supaya apa ni? Itulah kewajipan kita terhadap Al-Quran ialah tadabbur. Tadabbur ni perhati. Apa yang Allah nak beritahu sebenar? Allah nak beritahu bila kamu nampak kemungkaran, kamu kena cegah. Kalau tak, kamu kena soal dan tak boleh jawab, nanya kamu. Sebab tu di dunia, Allah buat apa pada yang menegur? Di dunia lagi Allah dah bagi balasan. Cuba baca ayat seterusnya. Ayat 165. Allah kata apa? Alamma nasu ma zukiru bihi. Manakala mereka tetap lupa apa yang mereka diperingatkan tentang perintah Allah. Diingatkan tapi masih lupa, masih buat juga apa yang Allah larang. Maka Allah kata apa? Kami selamatkan siapa? Yang subhanallah. Kat dunia Allah dah bagi balasan. Kami selamatkan yang mencegah kemungkaran. Kemudian yang melanggar tu Allah buat apa? Kita tahu kan, yang melanggar perintah ni yang tangkap ikan, Allah buat apa pada mereka masa kat dunia? Allah jadikan kera dan babi. Sebab langgar. Kalau yang tengok tak mencegah pun akan jadi kera dan babi. Kat dunia dah selamat siapa yang buat kerja dakwah. Di akhirat pasti lagi selamat. Okey. Boleh Itu satu benda yang saya nak kongsi dan nak sampai supaya kita sama-sama muhasabah. Iaitu kewajipan kita yang paling besar, bahkan sunnah Nabi yang teragung ialah berdakwah. Kita pun baca ayat Al-Quran, Allah bertanya, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah kata, siapa lagi yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak orang kepada Allah? Siapa lagi? Yang ni sembah kosong. Yang ni duk belajar. Yang ketiga, pergi ajak orang. Jom kita solat. Jom kita belajar. Antara tiga-tiga ni, siapa yang terbaik? Yang ketiga. Yang tengah belajar ni, tak sampaikan. Apa dia dapat? Belajar aja tapi tak sampaikan. Allah sebut dalam Quran. Orang yang berilmu tapi tak sampaikan, Allah laknat dia. Buka surah Al-Baqarah. Ayat 159. Surah Al-Baqarah ayat 159. Okey, cuba masing-masing baca terjemahan. Boleh faham tak? Jelas tak? Maksud dia jelas tak? Clear tak? Tak perlu dihuraikan? Cuma Syekh Saleh Utsaimin dia kata orang yang sembunyikan ilmu ni yang Allah laknat boleh berlaku dalam dua bentuk. Yang sembunyikan ilmu. Pertama, orang tanya soalan pada dia dan dia tahu ilmu tu, dia tahu dalil. Dia tak nak cakap. Orang ni kena laknat. Sebab apa tak nak cakap? Mungkin dia malas. Mungkin dia benci pada orang bertanya. Maka dia kena laknat. Bila ditanya tapi tak jawab. Satu. Yang kedua, orang sembunyikan ilmu boleh berlaku juga dalam bentuk
Dia tengok kemungkaran. Dia tahu benda tu salah. Dia ada dalil, dia ada ilmu. Tapi dia biarkan. Dia akan dilaknat oleh Allah. Bahkan dalam ayat itu, bukan Allah saja laknat mereka. Siapa lagi? Semua makhluk. Allah tak sebut siapa. Wa yal'anuhumul la'inun. Semua para pelaknat. Bila semua para pelaknat, termasuk orang kafir pun laknat dia. Sebab apa? Sebab kamu tak sampai ilmu pada aku lah, aku terus kafir. Jin akan laknat mereka. Malaikat pun akan laknat mereka. Maknanya tak sampai ke ilmu satu jenayah yang sangat besar. Kenapa sampai kena laknat ni? Dia bukan rasuah. Dia bukan bunuh orang. Dia bukan berzina. Bukan minum arak. Kenapa sampai kena laknat? Dan semua makhluk melaknat dia. Kenapa ni? Kenapa teruk sangat? Sebab kamu tak sampaikan, kawan tu langsung tak kerti agama, masuk neraka sebab kamu. Punca dia jahil, kamu tak sampaikan. Punca dia masuk neraka, kamulah. Sebab tu jenayah tak sampaikan ilmu sangat besar sampai Allah dan semua makhluk melaknat. Saya bagi analogi kan. Ada satu kampung yang kemarau. Semua air kering. Dan kalau tak ada juga hujan, boleh mati. Saya tahu ada satu tempat ada air. Mana kalau saya beritahu tempatnya ada air, orang kampung tu dapat diselamatkan. Tapi saya tak beritahu, menyebabkan orang kampung tu mati. Besar tak dosa saya? Apa dosa saya? Apa dosa saya? Sembunyikan maklumat. Maklumat tentang apa? Hai, untuk apa? Menyelamatkan apa? Nyawa di dunia. Pun dosa besar. Kalau saya tak sampaikan ilmu tentang maklumat tentang Allah, menyebabkan orang tak salat, lagi besar dosa. Sebab apa? Kesannya bukan dia mati, masuk neraka dan tak mati. Summa yamutu fiha wala, masuk neraka, tak mati dan tak hidup. Sebab apa? Jahil. Kenapa jahil? Ni, ada yang berilmu tak sampai pada dia. Sebab tu dosa besar. Okey. Rasa berat tak? Rasa berat. Okey. Bila saya sampaikan rasa berat. Tapi kalau saya tak sampaikan langsung, okey tak? Mana lebih selamat? Saya sampaikan rasa berat, tapi paling kurang kita tahu kesalahan kita. Daripada saya tak sampaikan rasa ringan je, okey je, tapi tak selamat. Mana lebih baik? Ya? Oh, lebih baik tak tahu, relax kan? Macam kita jumpa doktor lah. Orang tu sebab dia pergi check lah, tahu penyakit. Kita tak nak check, sebab apa? Supaya tenang je hidup aku. Siapa yang selamat? Yang pergi cek ke yang tak cek? Tengok-tengok tumbang. Sebab apa? Dia tak tahu penyakit dia. Betul kan? Jadi mana lebih baik? Saya sampaikan malam ni ataupun saya tak datang langsung? Betul? Alhamdulillah. Nah, sebenarnya kalau saya tak sampaikan, saya juga berdosa. Kalau saya datang sini buat kelas, buat kuliah macam orang lain je. Akhirnya kita syok belajar. Betul kan? Syok belajar. Bila tak ada kelas, stres. Padahal kita dah ada berpuluh-puluh ayat yang boleh kita sampaikan. Dan saya nak begitu pengalaman saya kan. Ada seorang pelajar, ada pelajar tadabbur, budak muda lagi. Saya ingat umur dia 21. Di Sandakan. Dia ikut kelas tadabbur. Dia bekerja kafar, guru kafar. Tapi bila dia tengok gerak kerja kita, dia call saya, dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak berkhidmat dengan Ghulam Ad-Da'wah sebagai pendakwah? Okey, kita pun pergilah, pergi interview. Kita tengok dia ada potensi, kita pun lantik. Bulan ni, bulan November. Dalam masa sebulan, dia pergi ziarah, masuk rumah orang asnaf. Kawasan dia je, dia tak pergi jauh.
Kawasan dia dah berlambak asnaf yang jahil. Dia ketuk pintu, dia tanya, apa khabar pakcik, apa semua. Nak tak saya kalau saya ajar Quran percuma? Nak tak saya ajar salat percuma? Ada yang tolak, tapi majoritinya nak dan seronok. Siapa tak seronok daripada tak erti baca Quran, datang rumah dia, belajar secara percuma. Dia tak payah keluar. Siapa tak nak? Kan? Dan dalam masa sebulan, dia dapat pelajar 80 lebih. Dalam masa sebulan. Tak perlu pergi masjid. Tak perlu buat kuliah. Kan? Dia selantuni orang yang memang tak pergi masjid pun. Dalam masa sebulan dapat 80 pelajar. Subhanallah. Dia bukan ustaz. Oh, biasa-biasa saja. Tapi kalau setakat nak mengajar Iqra, memang dia mampu. Ada kemampuan nak mengajar Quran, boleh. Nak mengajar orang tu mengucap dia, boleh sangat. Kita pun boleh kan? Boleh. Tapi kita rasa macam apa? Bila nak pergi rumah orang, khususnya asnaf lah. Kenapa rumah asnaf? Yalah kalau pergi rumah kaya, orang kaya siapa nak terima kita kan? Oh nak ajar aku. Dah lah miskin nak ajar orang kaya. Kan? Jadi, orang kaya ni kadang-kadang susah nak diajar. Sebab dia rasa ego kan. Allah sebut dalam Quran. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Allah kata sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia yatgha, mudah melampau. Bila? Ar-ra'ahu, bila dia lihat diri dia serba kaya. Jadi kita nak ajar orang kaya ni yang berilmu sangat sukar. Tapi yang paling mudah kita ajar Islam. Islam. Okay. Nak mula aja. Bila mula, seronok. Ya Allah, tidak ada yang paling membahagiakan hidup kita ialah bila kita dapat curahkan ilmu pada orang asnaf yang zero. Daripada tak erti baca Iqra, boleh baca. Oh, bahagianya hidup. Allah, Nabi kata apa? La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Pastilah kalau kamu dapat tunjuk seseorang yang jahil sampai dia dapat hidayah, adalah lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Apa makna unta merah? Zaman Nabi, harta paling mahal ialah unta merah lah. Unta merah ni mana unta yang gemuk. Unta ni benda yang, siapa ada unta zaman Nabi memang kaya lah. Sebab dengan unta dia boleh musafir ke mana-mana. Dengan unta dia boleh berniaga bawa barang. Dengan unta dia boleh makan daging unta, boleh minum susu unta, boleh guna kulit. Macam-macam. Tapi Nabi kata, dia akan jadi lebih kaya daripada pemilik unta. Siapa? Dia cari seorang, dia ajar Quran, dia ajar solat, sampai orang tu dapat hidayah. Nabi kata dia lebih, dia akan dapat lebih mahal daripada unta merah yang mahal tu. Sekarang unta harta yang paling mahal apa dia? Ferrari. Berapa juta? Kita sebut daripada kecil sampai ketua, tapi tak pernah pakai pun. Sebab apa? Sebab mahal. Tapi kita layak tak untuk dapat yang lebih mahal daripada Ferrari? Layak. Dengan cara apa? Berdakwah. Seorang, satu Ferrari. Dua orang, tapi pahala yang Allah janji tak masuk dalam kepala kita. Masuk. Yang masuk apa dia? Duit. Kalau kerja ni berapa dia dapat gaji? 5,000. 5,000 okey. Kalau kerja ni ada berapa? Unta merah. Kat mana Ustaz? Di akhirat besok. Ustaz, saya nak makan sekarang. Tak masuk. Tak masuk. Sedangkan dia nak hidup yang paling lama di akhirat ke kat dunia? Sebab tu bila mati je, semua yang kita dah kumpul, semua tak ada guna satu sen. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari harta dan anak sikit pun tak beri faedah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci bersih. Okey. Boleh ya? Okey, saya nak tunjuk. Malam ni saya ada bawa pelajar saya. Contohlah. Pelajar tadabbur daripada Johor. Mula-mula dia ikut kelas tadabbur, dia berubah.
Daripada buat benda bid'ah, dia tinggal benda bid'ah. Kerana tadabbur Al-Quran. Sebenarnya kita nak suruh orang tinggal tadabbur, susah kalau kita cakap ini bid'ah. Ini bid'ah, susah dia nak tinggal. Tapi cara terbaik apa dia? Suruh dia tadabbur Al-Quran. Bila dia dengar tadabbur, perintah daripada Allah, fattabi'uni. Dia akan mudah dengan mudah dia tinggal. Jadi pelajar ni mula tadabbur, tu tinggal. Lepas tu dia berdakwah balik pada mak dia. Mak dia pula dah lama 50, 60 tahun buat benda bid'ah. Tapi bila mula dengan tadabbur, dia tinggal sikit-sikit. Sekarang dia banyak buat benda yang sunnah. Dan dengan tadabbur, dalam keadaan umur dia 72, bukan setakat dengan tadabbur berjam-jam setiap hari. Kalau dulu dia baca Quran berjuzuk-juzuk setiap hari, tapi tak faham apa. Sekarang, dia dengan tadabbur berjam-jam dan dia buat nota. Umurnya berapa? 72. Hasil dakwah siapa? Anaknya. Jadi boleh tak cerita sikit pengalaman? Kak Rahayu. Bagi motivasi pada kita kan? Bagi saya satu kerja dakwah yang besar ni. Apa dia? Kita sampaikan Quran, kita sampaikan sunnah pada orang yang paling kita sayang, iaitu mak kita. Kan? Kadang-kadang kita sibuk duk belajar, mak kita tak faham sunnah, tak buat sunnah, duk buat benda yang, tapi kita duk belajar lagi. Boleh, Kak Rahayu. Ataupun boleh cakap kat belakang, ada mic tak? Cerita pengalaman sikit bagi motivasi. Tidak ada yang paling membahagiakan saya, melainkan bila semua ni, lepas ni balik berdakwah. Kalau katalah seminggu dapat seorang je, ada 70 orang. Seminggu dapat seorang. 70 seminggu. Kan? Minggu kedua dapat seorang lagi. 140. Sebulan, berkembang tak dakwah? Kalau ada dakwah, fardiah. Dia antara halangan besar untuk kita berdakwah ataupun sampai ke ilmu apa dia? Halangan terbesar. Apa dia? Malu. 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 Malu pada siapa? Malu pada? Halangan terbesar malu. Kenapa malu? Berdakwah baik ke tak baik? Jadi pelik. Kita ada ilmu tapi malu nak buat benda baik. Tapi masa mengumpat tak malu ke? Kenapa awak tak mengumpat? Malulah. Okey kan? Malu nak buat maksiat. Tapi masa mengumpat, okey, senyum je. Tapi bila berdakwah, ustaz malulah. Kena tukar cara berfikir. Malu buat maksiat. Tapi buat kebaikan, seronok dan bahagia. Saya bermula dengan tadabbur ustaz pada 2016, tapi selepas tu ada halangan-halangan je yang waktu tu kuat yang cakap ustaz ni www.com So saya berusaha tapi saya tak tahu dia dengan doa kan saya nak dekat dengan Al-Quran dan selepas tu saya tak tahu ada satu hari tu saya buka balik page Gudang Dakwah. Saya seorang-seorang dan bila saya ustaz terangkan saya tengok YouTube, saya tengok semua yang ustaz daripada Al-Fatihah, daripada solat cara Nabi. Selepas tu saya ada rasa macam tak boleh kita ada satu ilmu tu kita tak boleh, tak tahu nak cerita dengan siapa macam mana saya dapat ilmu tu. Dan selepas tu saya sikit-sikit pergi pada keluarga juga kan. Tapi saya tak ada paksa ke, tak ada. Mungkin sebab dia orang selalu tengok saya setiap malam tengok live. Lepas tu diorang ada rasa tak tahu lah, kita dakwah dengan cara Allah kan. InsyaAllah. Lepas tu satu yang paling saya rasa sangat terkesan sebab tiba-tiba saya tengok mak saya follow untuk buat live dengan live. Sebelum ni saya ada bagi dia biar dia faham makna apa yang ada dalam
dalam solat. Setiap dalam solat tu dia faham apa yang dia baca. Sebab selama ni dia kata, dan dia cakap, mak saya di sini, Puan Rahmah. Lepas tu dia baca, sebab dia baca, dia nampak tu, sikit-sikit saya terangkan pasal bid'ah. Dan dia punya amalan tu, Masya Allah, banyak yang bila saya dah belajar dengan Ustaz, saya pun cakap pelan-pelan dengan dia. Solat yang selepas maghrib tu, dia ada buat banyak tu kan. Lepas tu lama-lama dia ikut, dia boleh dengar, Dan selepas saya ni, sebenarnya saya nak semua ahli keluarga saya nak bersama. Sebab bila saya dah belajar dengan Ustaz, saya dah tahu tujuan hidup saya. Saya nak jadi manusia yang paling baik, buat amalan yang paling baik dan nak masuk syurga. Jadi kita dah ada matlamat. Selepas daripada tu, saya akan rasa macam nak belajar lagi. Dan saya rasa macam selepas daripada tu Ustaz dah cerita pasal dakwah pula. Jadi hari-hari saya doa, saya nak dakwah keluarga saya dulu. Itu bila mak saya ikut buat nota, saya tak suruh pun. Lepas tu dia umur 70 tahun, dia boleh buka Facebook, dia boleh tengok live. Alhamdulillah, dia hati dia telah kat situ. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan saya nak mak saya, dia pun sampai satu hari dia cakap dia tak nak terlambat sebelum, sebab dia kata umur dia 70, dia nak faham Al-Quran tu. Selepas hari-hari, satu hari dia boleh baca berjuzuk-juzuk Al-Quran. Dan saya selepas tu ada dia banyak belajar. Bila belajar, ada ustaz cakap, ustaz tu ustazah, dia cakap pasal satu dalam semua hidup kena baca dan baca terjemahan sekali semua hidup. Tapi dia tak faham. Jadi selepas dia faham, dia minat dan banyak perubahan dalam hidup dia yang saya nampak. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya kongsi pun untuk supaya kita semua dengan ilmu kita ni, kita dapat masuk syurga. Supaya kita sama-sama masuk syurga, maksud saya. Jadi bukanlah terlambat kalau kita nak berdakwah untuk keluarga kita sendiri, terutama pada mak kita. Dan Ustaz selalu cakap pasal sabar kan. Sabar tu dengan ayat. Ustaz. Okey, Makcik Rahmah nak cakap sikit. Umur 72, tapi dia bukan setakat ikut kelas tadabbur yang live, yang rakaman, tapi dia buat nota. Nota dia dah ada 2-3 buku, tulis lengkap dalam tulisan Jawi. Saya tengok sendiri nota dia, saya kata, ya Allah, yang umur 27 pun malah tulis nota. Tapi umur 72 tulis nota lengkap dalam tulisan Jawi. Saya tanya kenapa tulis, dia kata sebab bila dia tulis, dia lagi faham, lagi mantap. Lepas tu saya tanya, ada ajar siapa-siapa? Ada cucu, dakwah lah tu. Biasa atuk-atuk ni ada cucu pada dia. Apa dia? Mungkin paling baik atuk ataupun nenek ada cucu baca Quran saja. Tapi Encik Rahmah ni dia ada cucu dia tadabbur Al-Quran. Perubahan kan? Satu nikmat tu, cucu dengan tadabbur daripada kecil lagi. Kita biasa dengan tadabbur dah bromo kan. Tapi hasil dakwah tu, cucu dia daripada kecil dah mula mendengar tadabbur Al-Quran. Dakwah lah tu. Jadi kalau kita buat dakwah mulai daripada sekarang, selepas 5 tahun, setelah 10 tahun, masyarakat kita sikit sebanyak akan berubah. Kalau ada dakwah fardiah. Tapi kalau hanya ada dakwah umum, kelas-kelas, ceramah, khutbah, dia kesan dia tak besar. Tak besar. Betul? Okey. Sekarang kita buka pada soalan.
Ada soalan ke? Nak tanya apa-apa soalan? Sebatul dakwah, salah satu cara berdakwah, jangan cakap benda yang sama yang kita tahu orang tak akan terima. Itu buang masa. Nabi nak cakap apa tak? Cakap banyak lagi sunnah Nabi yang dia sendiri tak tahu dan kalau kita cakap dia terima. Abang tadi menguapkan. Tahu tak apa sunnah Nabi? Tutup mulut. Dia kata, Kak, ini mazhab baru ni. Tak. Oh, saya tak tahu. Dapat satu ilmu. Kita dapat, bila dia buat, kita dapat tak pahala? Sunnah Nabi bukan a'udzubillah. Biasa masyarakat kita kalau menguap apa dah? A'udzubillah. Astagfirullahalazim. Masa mengumpat tak istighfar, masa menguap istighfar. Kita kata sunnah Nabi masa menguap, tutup mulut. Dia akan terima. Paling kurang kalau tak terima pun kita dapat pahala menyampaikan. Dan dia tak akan bangkang. Betul tak? Satu. Sunnah Nabi dah ada beribu lagi yang masyarakat kita tak tahu. Okey. Hari ni pakai baju kan? Semua pakai baju kan? Baca tak doa pakai baju? Bismillah. Itu bukan doa pakai baju. Bismillah. Itu nak makan. Nak makan. Kita semua bismillah, bismillah, bismillah kan? Masa nak merokok baca bismillah tak? Tak banyak tu dulu. Kadang-kadang kita mendakwa sunnah, tapi rokok tak boleh tinggal. Lepas tu kata apa tu bid'ah lah. Pelik tak? Kadang-kadang kita mendakwa kita sunnah Nabi, tapi janggut tak simpan. Lepas tu kata apa tu bid'ah lah. Yang kamu cukur janggut tu tak bid'ah ke? Nampak tak? Kadang-kadang orang tak boleh terima dakwah kita bila tengok image kita, akhlak kita. Abang, kita tahu dia buat benda bid'ah, tapi kita bagi tahu benda yang dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia akan dengar. Nak tak saya ajar satu sunnah Nabi? Yang Nabi kata, kalau baca doa ni, Allah ampunkan dosa kamu yang kecil dulu dan akan datang. Oh, besarnya kelebihan. Apa tu? Bila pakai baju, Nabi kata baca doa. Alhamdulillah allazi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nabi kata tidak ada sesiapa yang pakai baju kemudian baca doa tu melainkan diampunkan dosa-dosanya yang kecil dulu dan akan datang. Sunnah Nabi bila masuk masjid kaki kanan, semua orang tahu. Tapi bila masuk lintang pukang. Yang kedua, baca doa apa? Allahumma ftah li abwaab. Lagi? Sunnah Nabi tak lengkap. Kita mengaku sunnah tapi sunnah tak lengkap. Doa itikaf. Tak, ada 3 doa sebelum masuk masjid. Salah satu Allahumma ftah li abwaab rahmatika. Yang kedua, selawat pada Nabi, sunnah Nabi. Yang ketiga, Allahumma ighfirli, sunnah Nabi. Bagi tahu pada tu, dia tak akan bangkang. Nabi pergi tak ke rumah ke rumah. Nabi pergi. Tapi Nabi cakap apa? Nabi cakap tentang tauhid. Nabi cakap tentang amal soleh. Orang tabligh bila pergi ke rumah, dia cakap apa? Ajak pergi masjid. Bukan ajak pergi belajar kan? Lepas tu lepas pergi masjid, dia ajak pergi mana? Semua ada pengalaman ni. Mana ada Nabi ajak pergi masjid, lepas tu ajak pergi tempat lain pula? Tak. Nabi kata, belajar. Bahkan ayat pertama turun, Iqra. Wajib belajar. 13 tahun Nabi duduk kat Mekah bagi masyarakat Arab faham agama, kenal Tuhan. Bukan ajak keluar. Nak kenal Tuhan perlu keluar ke? Tak. Okey. Jadi ikut Nabi ya. Sebab itulah salah satu strategi dakwah, bila kita berdakwah orang berdebat berhujah, cara yang terbaik diam dan senyum. Diam dan senyum. Bila kita jawab, mana kita tak pandai berdakwah. Sebab apa? Bila kita jawab, selesai tak masalah. Akhirnya hubungan kita baik sebelum ni dengan dia sebagai satu jemaah di masjid, akhirnya tegang. Betul tak? Dan akhirnya kita tak boleh berdakwah langsung pada dia sebab
punca daripada sikap kita. Senyum. Ada soalan lain? Tak ada soalan? Okey, tak ada soalan, saya nak bagi soalan. Kelas malam, bukan kelas lah, majlis malam ni 1 jam setengah dengan majlis ilmu yang kita ikut selama ni mungkin dah setahun. Mana lebih baik? Kita ikut kelas macam-macam lah, hadis, fiqh kan, mungkin dah habis satu kitab, dah setahun. Dengan kelas malam ni 1 jam setengah, mana lebih terkesan? Jangan berpura-pura, jangan nak jaga perasaan saya. Perasaan saya tak perlu dijaga. Tak apalah, cakap ikhlas. Mana lebih terkesan? Alhamdulillah. Nampak tak? Sebenarnya inilah majlis ilmu. Majlis ilmu yang sebenar ialah yang menyedarkan kita tentang kesalahan kita. Itulah majlis ilmu. Tapi kalau semakin belajar, semakin tak rasa bersalah, semakin rasa okey, oh bahaya tu. Kan? Okey. Tak ada? Habis. Alhamdulillah. Kalau saya datang sekali lagi, nak datang lagi ke memang ataupun dah serik? Datang lagi? Betul ni? Okey. Kalau serik dengan saya, tapi saya tak akan serik dengan sesiapa. Okey. Kalau dah tak ada apa, pertama saya minta maaf sekiranya ada tersilap terkesan bahasa. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khair kepada semua yang datang. Mungkin datang daripada jauh. Tapi kalau 60 orang ni, 50 orang ni sedar tanggungjawab mereka, dan lepas ni sampaikan pada siapa, khususnya orang yang paling dekat dengan dia, jiran dia, pekerja dia. Ya Allah, dakwah akan berkembang. Islam akan semakin kuat. InsyaAllah. Last sekali saya nak baca satu hadis Nabi. Sabda Nabi SAW. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksud dia, man da'a ila huda, siapa yang mengajak orang kepada petunjuk Allah, kepada hidayah, kana lahu, bagi orang tu ajrun, pahala, seperti pahala-pahala orang yang ikut dia. Kalau dia berdakwah ada 5 orang ikut, maka 5 orang buat amalan, dia dapat pahala berapa? 5 pahala dia dapat. Orang tu dapat, dia pun dapat. La yang qusu minhu syai'an, tidak kurang sedikit pun. Kalau 55 orang tu beramal hasil daripada dakwah dia, katalah dapat 500 pahala. Dia yang berdakwah dapat 500 pahala tanpa kurang sedikit pun. Ya Allah, besarnya gaji yang Allah akan bagi pada siapa ni? Pendakwah. Bukan kepada orang yang belajar, tapi yang berdakwah. Semoga kita semua menjadi lebih baik daripada semalam. Kalau semalam, minggu lepas, tahun lepas kita hanya belajar, tak jadi lagi yang terbaik. Maka mulai besok kita akan jadi yang terbaik. Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, tu belum ada. Ta'allam dah ada, ta'allum dah ada. Yang tak ada, yang belum ada, ta'lim, mengajak orang. Walaupun dengan satu ayat. Okey. Cukup setakat ni, dan saya rasa ada sediakan makanan ringan kapau di belakang kan. Okey. Jadi sebelum keluar ambil satu, dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Kalau tak di sini pun di taman-taman syurga. Tapi bukan di masjid lah. Di betul-betul syurga. InsyaAllah. Dan kita sama-sama tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم